berlaku sekarang, iaitu krisis COVID-19. Okey, secara pendahuluan, COVID-19 ini bermula daripada hujung tahun 2019 sehingga sekarang lah. So pelbagai halangan yang kita telah wujud dan pelbagai perancangan-perancangan yang telah kerajaan wujudkan, dan kita berbagai insentif kerajaan yang dah bagi. And then yang kedua, dengan sistem lockdown, PKP, PKPB, PKPD, pelbagai lagi. So kat sini saya akan menunjukkan macam mana seorang pengurus akan bertindak untuk menyelesaikan masalah organisasi, di mana impak daripada kesan sekarang ni, daripada COVID ni menyebabkan semua ekonomi dalam keadaan merudum dan syarikat dalam keadaan yang terkesan lah dari segi pengurusan kewangan dia. Okey, sebagai salah satu contoh, saya menunjukkan nilai matuk ni, kertas. Kertas ini ada maklumat. Okey, apabila kita komotkan dia, kita buang, tak ada nilai. Begitulah dengan pengurusan. So kita perlu ada nilai, seperti yang saya tunjukkan ini duit. Apabila kita komotkan duit ini, nilai dia masih ada. Inilah salah satu ciri-ciri kepimpinan yang ada. Okey, dalam perkara ini saya akan memberi ruang kepada rakan-rakan saya untuk menjelaskan kesan kepada organisasi dan juga tindakan sebagai seorang pengurus, kebaikan dan keburukan bekerja di rumah, serta kesimpulan. So nanti saya akan serahkan kepada rakan-rakan saya untuk tindakan selanjutnya. Hello, hai. Nama saya Syamila binti Husin, nombor metrik 268212. Saya akan mengulas mengenai pandemik COVID-19 ni dan kesan terhadap organisasi pusat membeli belah. Okey, kesan terhadap pusat membeli belah ini, sememangnya kesan ini sangat mendatangkan impak ekonomi negara kerana banyak pusat membeli belah ni terpaksa ditutup. Dan juga organisasi lain juga terjejas. Akan tetapi organisasi yang kita nak bincangkan ni merupakan tumpuan orang ramai yang mana ia tidak kira pelancong ataupun rakyat tempatan. Mengapa sektor pekerjaan ni begitu terkesan akibat daripada COVID-19 ni? Okey, kerana kebanyakan daripada sektor pekerjaan ni, lebih-lebih lagi swasta, terpaksa ditutup dan terpaksa diberhentikan operasinya serta-merta dalam usaha untuk mengekang penularan COVID-19. Dan sesetengah sektor dan industri yang terpilih saja yang layak untuk beroperasi demi membantu melengkapkan keperluan asas masyarakat. Contohnya seperti kilang makanan dan minuman dan juga kilang sarung tangan. Bahkan penutupan perniagaan semasa PKP juga telah menyebabkan banyak syarikat menghadapi masalah untuk menampung kos perbelanjaan, termasuklah gaji pekerja, hingga menyebabkan syarikat terpaksa membuang pekerja. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rusmi binti Rosman, nombor metrik 267371. Okey, berkenaan dengan kesan COVID-19 di negara kita, kita telah sedia maklum COVID-19 ini adalah secara globalnya telah berlaku. Jadi sebagai seorang pengurus, saya merasakan wajar sebagai seorang pengurus mengambil langkah bijak dengan memberikan bekerja dari rumah kepada pekerja yang telah terkena COVID-19 ataupun kontak rapat yang berkaitan dengan pesakit COVID-19 tersebutlah. Langkah ini adalah kerana melalui bekerja dari rumah kita dapat mengurangkan penularan COVID-19 dan sekaligus kita tidak akan menangguhkan prestasi kerja kita dan dapat meneruskan kerja seperti biasa. Walau bagaimanapun, saya ingatkan sebagai seorang pengurus, jangan memberikan bebanan yang terlalu tinggi kepada staf anda walaupun dia bekerja dari rumah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Ahmad Zaid Kamaru bin Awang, nombor metrik 267445. Okey, saya ingin menerangkan tentang kebaikan dan ada kelemahan di dalam WFH atau dikenali sebagai work from home. Okey, berkaitan dengan kebaikan, di antaranya adalah masa bekerja dapat dioptimumkan. Yang kedua, dapat mengelak kesesakan lalu lintas yang kita hadapi sebelum ini. Dan masa yang sama juga kita dapat mengoptimumkan pergerakan kenderaan kita. Dan ketiga, masa kita fleksibel
melalui dengan adanya jadual-jadual yang disediakan oleh majikan. Dan yang keempat, di sini juga kebaikannya juga dapat mengekang penularan COVID-19 untuk mengelak jangkitan berterusan di antara kalangan-kalangan kita. Okey, kelemahan yang ada di dalam WFH ini ataupun dikenali sebagai work from home, iaitu ruang kerja yang sangat terhad. Maksudnya sangat terhad ini adalah apabila bekerja di rumah, ruangan kerja tidak sesuai, dan juga di sini ada tekangan seperti bilik sempit, ruang tamu yang tidak selesa. Okey, yang kedua, kemudahan internet. Kemudahan internet juga perlulah kuat ataupun laju untuk melunaskan kerja-kerja yang tertangguh di pejabat. Okey, yang ketiga, pekerja tidak proaktif. Ini maksud tidak fokus sepenuhnya menjadikan pekerja tidak proaktif kerana terdapat tekangan dalam perkesianan kerja melalui WFH. Pekerja hanya membuat tugasan berdasarkan rutin harian. Kemungkinan rutin harian tersebut bilangan kerja dilakukan berkurangan kerana bukan semua kerja boleh dilakukan di rumah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Sufi Amir Zakaria, nombor metrik 267212. Sebagaimana maklum, krisis coronavirus semenjak 2020 memberi kesan yang negatif dari segi nyawa, kesihatan dan pekerjaan dalam sesuatu organisasi. Sebagai kesimpulannya, untuk mencapai matlamat sesebuah organisasi, lebih-lebih lagi dalam era dan wabak COVID-19 ini, seorang pengurus atau pemimpin perlu mempunyai nilai dan etika di mana ia perlu merumus, memperjelas dan menghayati budaya kerja di dalam organisasi. Pemimpin atau pengurus itu juga mesti peka bagi menjadi teladan kepada pekerjanya dan memperkukuhkan amalan dan budaya kerja cemerlang. Justru itu, panduan nilai dan etika perlu dirangka bagi pengurus tersebut supaya dapat membawa organisasinya ke arah mencapai matlamat kecemerlangan yang diinginkan oleh organisasi. Dengan kepimpinan yang berwawasan, negara dan sesebuah akan buat sesebuah negara yang disanjung tinggi menjadi contoh kepada negara lain. Peranan pengurus dalam sektor awam amatlah penting dalam meningkatkan nama negara dan juga sistem pentadbiran negara, di mana ia boleh membawa kepada perubahan yang positif selaras dengan wawasan kepimpinan politik negara dalam melahirkan pemimpin yang berwawasan dan cemerlang. Sekian, terima kasih.